弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到铁上家法文部。那今天的赞美敬拜由美云姐妹来带领。那今天的正道由我潘弟兄来为我们正道。那我们准备好了我们的心吗？我们一起来赞美敬拜我们的神。弟兄姐妹们平安，早上好！感谢上帝，又是新的一天，好让今天早晨我们能够来赞美敬拜我们的神。当还没有开始之前，让我们准备好我们的心，让我们一起来祷告。亲爱的天父，满心感谢你，感谢主耶稣，你赐给我们每一个人有生命气息，好让今天早晨我们能够来赞美敬拜我们的神。主耶稣，我们把我们的聚会今天都完全交托在主你的手中，我们把我们的聚会从头到末了都交托，祷告乃是奉主耶稣得胜的名字求，阿们。我们要全心感谢、全心赞美的来敬拜我们的神，阿们。让我们一起来拍手。全心赞美进入你的眼，全心颂赞献上为祭，是最纯的果子。在你里面一路过滤，喜乐满盈，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人捧礼欢呼，神有呼吸。全心来赞美我们的神。全心赞美进入你的眼，全心颂赞献上为祭，是最纯的果子。在你里面，在你里面一路过滤，喜乐满盈，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人捧礼欢呼，神有呼吸。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人捧礼欢呼，神有呼吸。阿们，感谢神，感谢主，我们全心的赞美我们的神。我们相信，无论什么事情发生在我们身上，我们相信神的恩典都够我们用。阿们。欢欣一起实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，为尊为客，你与我同在。欢欣
实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，被赐你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴。我心意其实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我们用，你的恩典够我用，主你的恩典够我们用，不比我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴，永不离去，一生常相伴。是的主，是的神，你的恩典每天都够我们用。是的主，我们不缺乏。Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami masih hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur
semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selalu baik dalam hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Kasih Yesus, kasih Yesus. 我们赞美你。
主，我们把一切荣耀都归给我们的神，因为他配得我们的赞美敬拜。主耶稣，我们感谢你的恩典在我们生命中。主耶稣，求你来与我们每个人同在。主耶稣，我们把以下时间都完全交托在主你的手中。主耶稣，求你来恩膏你的仆人，好让他所讲的每一句话是从神你而来。主耶稣，求你来与我们每个人同在，好让我们每个人听你的话语的时候，主耶稣，我们不只单单听，但是我们要行出来。感谢主耶稣，我们把以下时间都完全交托在主你的手中，准备好要聆听神的话语的，我们一起说阿们。弟兄姐妹们平安。Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢主，今天又有机会与大家在线上来分享神的话语。Puji Tuhan, hari ini saya dapat membagikan firman Tuhan bersama saudara-saudara semuanya melalui ibadah online. 时间过得真快，已经4个多月没有与弟兄姐妹在线上见面。Waktu berlalu dengan begitu cepat, sudah tidak terasa sudah 4 bulan lamanya tidak bertemu dengan saudara-saudari semuanya melalui platform online ini. 想必弟兄姐妹这段时间每个人都灵魂体都兴旺。Saya yakin kita semua sehat secara jasmani dan rohani. 大大的蒙神来祝福。 Dan kita juga diberkati oleh Tuhan. 在还没有分享神的话语，我们来先做个祷告。 Sebelum kita membagikan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 天上的爸父神，满心的感谢你。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 你赐给我们每个人都有健康的身体。 Karena Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. 虽然目前疫情还没有平息， Walaupun sekarang pandemi belum berakhir, 但因有耶稣你的宝血的遮盖， tapi kami yakin karena tutup kuasa darah-Mu yang menutup bungkus kami, 使我们免受病毒的感染。 sehingga kami tidak terjangkit oleh virus. 就算有不幸被感染的弟兄姐妹们， Sekalipun ada saudara-saudari kami yang mungkin terkontaminasi oleh virus ini, 神你也会降下你的医治的大能来医治他们，使他们痊愈。 hamba yakin Tuhan kuasa kesembuhan-Mu telah turun atas mereka sehingga mereka sembuh total. 我们向你献上感恩。 Kami bersyukur kepadamu. 我们现在又来聆听神你的话语， Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. 求神你自己来掌主权， Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang berkuasa. 求神你来带领使用仆人的口来传达你的信息。 Roh Kudus Engkau yang memimpin dan Engkau yang memakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. 好让我们每个人灵命都被渴望起来， Sehingga setiap roh kami boleh sekali lagi dibangkitkan. 每个人因神你的话语的感动，悔改来回向你。 Dan semua orang karena jamahan dari kebenaran firman-Mu dapat kembali bertobat kepadamu. 活出蒙神你喜悦的人生，荣耀神你的名。 Dan hidup berkenan di hadapan-Mu dan hidup memuliakan nama-Mu. 仆人在以下讲到的事情，完完全全就放在神你在你手中。 Dan hamba serahkan waktu khotbah sepenuhnya ke dalam tangan Maha Kuasa-Mu. 奉耶稣基督这圣名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemenangan, kami berdoa. 阿门。 Amin. 平安弟兄姐妹们， Saudara-saudari semuanya, sekali lagi saya ucapkan shalom. 今天我要分享的主题是基督徒应有好品格。
Hari ini tema yang akan saya bagikan adalah orang Kristen harus memiliki karakter yang baik. 彼得前书2章12节，你们在外邦人中应当品行端正，就那些诽谤你们是作恶的，你们的好行为便在检查的日子归荣耀给神。 1 Petrus pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 弟兄姐妹，我们成为基督徒应该培养良好的品格。 Saudara-saudari semuanya, sebagai orang Kristen, kita harus memelihara karakter yang baik. 让我们的好品行感动那些未信主的人，使他们也来荣耀我们的神。 Supaya karakter baik kita dapat menggerakkan hati mereka yang belum percaya dan mereka dapat berbalik kepada Tuhan. 品格皆不等于形象， Karakter itu tidak sama dengan citra diri atau gambar diri. 形象是关乎别人怎样看你。 Gambaran diri kita adalah bagaimana orang lain memandang kita. 而品格就是你究竟是什么样的人。 Sedangkan karakter adalah bagaimana diri kita yang sebenarnya. 很多人只把品格的操练停留在外在的表现和外表的举止方面。 Banyak orang yang berhenti mempraktekkan karakter atau berhenti memelihara karakter mereka hanya sampai pada penampilan luar mereka dan perilaku mereka. 比如有人认为好的品格应该表现在有好的人缘、有温文尔雅的举止、有良好的生活秩序以及有和和气气的气氛。 Sebagai contohnya, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa karakter yang baik itu harus diwujudkan melalui memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ada juga yang berpikiran bahwa harus memiliki sikap yang lembut, terus tata kehidupan yang baik, atau dengan membangun suasana yang baik di tengah-tengah orang lain. 毫无疑问，这一系列举措都是非常重要的，也是每个人应该要追求的。 Tidak dapat dipungkiri bahwa semua ini sangat penting dan semua orang harus mengejarnya. 不过，这一切不是品格的本质，只是品格的一种表现。 Tetapi semua ini bukanlah dasar dari karakter, melainkan hanya bagaimana perwujudan dari karakter. 没有内在良好品格的人，也可能会有这种外在的修养。 Dengan kata lain, orang yang dari dalam tidak memiliki karakter yang baik pun sebenarnya mereka bisa menunjukkan hal-hal yang hanya kelihatan dari luar. 基督徒的品格与他的灵命有直接的关系。 Karakter orang Kristen itu berhubungan erat dengan kerohaniannya. 灵命的培养是在神面前下功夫，是与神有亲密的关系。 Pembinaan kehidupan rohani kita itu diwujudkan dari bagaimana kita bekerja keras di hadapan Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 有些基督徒把圣经的知识和属灵的成熟混乱。 Ada sebagian orang Kristen yang salah dalam mengerti bahwa pengetahuan Alkitab itu berbeda dengan kedewasaan rohani. 以为增加圣经的知识会自然带来成熟的灵命，这是完全错误的看法。 Mereka mengira bahwa dengan mereka mengetahui isi Alkitab dengan benar, maka mereka
sudah dewasa secara rohani. Padahal ini adalah pandangan yang salah. 法利赛人对旧约圣经知道的很多啊，但他们在灵命上还是个婴孩。 Orang Farisi mereka tahu tentang isi perjanjian lama, tetapi nyatanya mereka secara rohani itu masih di tahap seorang bayi. 并且这些懂得圣经的法利赛人给耶稣带来的麻烦最多。 Dan orang-orang Farisi yang seperti ini yang mereka mengetahui Alkitab dengan dalam, mereka malah memberi Tuhan Yesus masalah yang besar. 这就是有知识而无品格的灾祸。 Inilah bencana yang dibawa oleh orang yang hanya memiliki pengetahuan tanpa memiliki karakter yang baik. 弟兄姐妹，基督徒读圣经很重要，但又照着圣经所吩咐的活出来，并且又跟神有亲密的关系。 Saudara-saudari semuanya, baca Alkitab itu sangat penting, dan yang lebih pentingnya lagi adalah bagaimana melakukan firman Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 以色列人在旷野，尽管多次亲眼目睹神行神迹奇事，但他们的品格还是极其的恶劣。 Orang Israel, mereka selama di padang gurun, mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dari sisi karakter, mereka masih memiliki karakter yang buruk. 为什么呢？ Kenapa begitu? 因为他们与神没有建立好的关系，换句话说，没有与神亲近。 Karena mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka tidak punya inisiatif untuk mendekat kepada Tuhan. 美国有位出名的篮球教练约翰伍登说： Jadi ada seorang pelatih basket di Amerika yang sangat terkenal, John Wooden mengatakan demikian. 天赋会让你达到顶峰，但又让你保持在那里，需要品格。 Bakat akan membawa Anda ke puncak, tetapi dibutuhkan karakter untuk membuat Anda tetap di sana. 弟兄姐妹，什么是品格呢？ Saudara-saudari semuanya, apa itu karakter? 以下我们来列出3点。 Mari kita lihat 3 poin mengenai karakter di bawah ini. 第一，品格是无人在场时的真我。 Yang pertama adalah karakter adalah diri sejati kita ketika tidak ada seorang pun di sekitar kita. 路加福音18章11到12节，法利赛人站着这言这语地祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不向这个税吏。我1个礼拜进食2次，凡我所得的都捐上1/10。” Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." 法利赛人这符合万字尊大、属灵的骄傲，这是高人一等，在神面前没有谦卑悔改。 Orang Farisi itu sombong dan angkuh. Mereka secara rohani, mereka tinggi hati dan merasa lebih unggul daripada orang lain. Dan mereka tidak memiliki kerendahan hati dan hati yang ingin bertobat di hadapan Tuhan. 所以耶稣对法利赛人说：“你们洗净杯盘的位面，里面却盛满了勒索和放荡。” Maka dari itu, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." 美国曾经有一位牧师突然自杀，
引起教会人士非常的震惊。 Ada seorang pendeta di Amerika Serikat yang tiba-tiba bunuh diri dan hal ini mengejutkan semua orang. 为何这位牧师会自杀呢？ Kenapa pendeta ini bisa sampai bunuh diri? 因为长久以来他进入了一个色情的网站， Karena dalam waktu yang lama pendeta ini terjerumus dalam dosa pornografi di website, di internet. 而这个网站很不幸的被骇客入侵， Dan sayangnya website ini dihack oleh seorang hacker. 竟把几百万位网友的名字发布出来，就连这位牧师的名字也在里面。 Dan mempublikasikan nama-nama, jutaan nama netizen yang masuk ke dalam website ini, termasuk salah satunya nama pendeta ini. 自从他的名字被公布出来之后，这位牧师就非常的痛苦。 Dan sejak namanya dipublikasikan, pendeta ini merasa sangat menderita. 这个非常丢脸，没人见人，没人面对他的家人，没人面对他服侍的教会，没人面对他的同工们。 Dan pendeta ini merasa sangat malu, tidak hanya malu terhadap keluarganya, pendeta ini juga malu terhadap orang-orang sekitarnya, bahkan juga anggota gerejanya, jemaat gerejanya, dan juga staf di gerejanya. 这个事情让我们有一个很大的问号。 Hal ini membuat kita memiliki satu tanda tanya yang besar. 既然没有人面对人，站在事情问题还未发生前，这位牧师每天所做的，为何有人来面对神呢？ Kalau memang merasa malu dan tidak berani untuk menghadapi orang-orang banyak, kenapa pendeta ini ketika melakukan dosa ini dia merasa tidak masalah dan merasa tidak malu di hadapan Tuhan? 很显然的，他犯了一个非常致命的错误。 Dan sangat jelas pendeta ini dia melakukan kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. 只要偷偷摸摸的，没有人知道，只有上帝知道是无所谓的。 Dia merasa bahwa nggak ada masalahnya asalkan tidak ada orang lain yang tahu selain dari Tuhan sendiri. 我们时常很注重人对我们的看法，人对我们的感受。 Seringkali kita terlalu peduli terhadap pandangan orang lain dan bagaimana orang lain memandang kita. 但我们却忽略了神对我们的看法和神对我们的感受更重要。 Tapi kita seringkali lupa bahwa penilaian dari Tuhan dan perasaan Tuhan terhadap kita itu jauh lebih penting. 第二，品格是与人互动时经常显露的特殊素质。 Yang kedua, karakter adalah kualitas khusus yang sering terungkap ketika kita berinteraksi dengan orang lain. 使徒行传20章18到19节，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历试炼。” Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18-19, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. 保罗为人如何是一件有目共睹、不能隐藏的行为。 Bagaimana Paulus hidup itu sangat jelas bagi orang-orang yang melihat dia dan hal ini tidak dapat disembunyikan. 一个人能不能在一个地方站稳脚步，要看他为人如何。 Apakah seorang itu dapat berdiri teguh di satu tempat itu
bergantung besar pada bagaimana dia hidup. 基督徒在世，神发职责尽在人的眼里。 Orang Kristen ketika hidup di dunia ini, kehidupan mereka dan perilaku mereka semuanya terbuka di mata orang-orang. 我们的为人就决定了我们是什么样的人。 Bagaimana hidup kita ternyatakan itu menentukan bagaimana kita di hadapan orang-orang. 我们是怎样的人，就决定了我们与别人的关系。 Orang seperti apa kita ini menentukan hubungan kita dengan orang lain. 物以类似的人就会聚在一起。 Hal-hal yang sama berkumpul bersama. Orang-orang yang serupa akan berkumpul bersama. 我们就吸引好品格的人，或被好品格的人吸引，我们就必须在品格上下功夫。 Jika kita ingin menarik orang yang berkarakter baik atau tertarik oleh orang yang memiliki karakter yang baik, maka kita harus bekerja keras atau berusaha dalam membangun karakter kita supaya kita memiliki karakter yang baik. 弟兄姐妹，我们信主的人，每个人都是传道人。 Saudara-saudari semuanya, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita semua adalah seorang penginjil. 必须把神的道传出去。 Dan kita harus memberitakan Injil Kristus kepada orang banyak. 但必须具备的条件就是传道和人。 Dan perilaku yang harus kita siapkan atau syarat yang harus kita miliki adalah kita harus memberitakan dan kita harus memiliki firman itu dan kita harus memiliki perilaku. 其中最重要的就是人。 Dan di antaranya yang paling penting adalah perilaku. 人若不对，无论传的方法如何的加妙，道理如何的超绝，人是听不进去，在神面前也无价值可言。 Kalau kita tidak memiliki perilaku yang benar, maka seberapapun bagusnya cara kita memberitakan firman Tuhan, seberapa hebatnya firman itu sendiri, orang tidak bisa mendengarnya dan di mata Tuhan itu tidak ada nilainya. 弟兄姐妹，有一天我在运动的时候， Saudara-saudari semuanya, ketika saya keluar untuk olahraga satu hari, 突然一段经文进入我的脑海里， tiba-tiba ada satu ayat firman Tuhan yang masuk ke dalam benak saya. 因为那个时候我正在准备关于品格的讲章。 Karena waktu itu saya sedang mempersiapkan khotbah tentang karakter. 这段经文是我一向来不大明白的。 Dan ayat firman ini tidak saya mengerti selama ini. 也是基督徒最怕的一段经文。 Dan juga merupakan ayat firman Tuhan yang paling ditakuti oleh orang Kristen. 我相信这是圣灵给我的启示。 Dan saya yakin ini adalah pewahyuan dari Roh Kudus. 这段经文就是马太福音7章22到23节。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明是告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。” Ayat ini tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 以前我这段经文一直想不明白，为什么那些人奉耶稣的名传道、赶鬼、行异能，耶稣却说不认识他们呢？ Dulu saya tidak mengerti kenapa orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, kenapa mereka malah diusir, tidak diterima oleh Tuhan.
他们所做的不是已经遵循天父的旨意吗？ Bukankah apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? 他们这样的侍奉，耶稣说不认识他们，那么普通的会友，耶稣能认识吗？ Kalau apa yang mereka lakukan saja tidak dikenal oleh Tuhan, maka apakah orang jemaat biasa itu dikenal oleh Tuhan? 感谢主，那天起我总算明白了。 Puji Tuhan, mulai dari saat itu, saya sudah mulai mengerti maksud dari ayat ini. 原来那些人是靠着神所赐的恩赐，表面上是侍奉神，私底下是为自己的利益。 Ternyata orang-orang yang demikian, mereka tidak sepadan antara apa yang mereka lakukan dan bagaimana perilaku mereka. Mereka kelihatannya melakukan semua pelayanan itu demi nama Tuhan, tetapi di sisi lain, secara pribadi mereka melakukan semua itu demi kepentingan mereka sendiri. 耶稣认识不认识我们，不是因为我们有多大的恩赐或恩高， Apakah Tuhan Yesus mengenal kita atau tidak, itu tidak bergantung pada seberapa besar karunia yang kita miliki. 耶稣是看重我们的品格。 Yang Tuhan pandang penting adalah karakter kita. 因为恩赐是神所给的， Karena karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. 品格是我们后天自己培养起来的。 Dan karakter adalah sesuatu yang kita bina atau kita pelihara dengan usaha kita. 所以耶稣提醒众人和门徒们说：“不要像法利赛人，只会讲但没有好行为。” Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan semua orang-orang dan semua pengikutnya dan juga murid-muridnya untuk tidak mengikuti kelakuan orang Farisi. Boleh mengikuti ajarannya, tetapi jangan mengikuti kelakuannya. 马太福音23章3节，凡他们所吩咐你们的，你们都要遵守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。 Matius pasal 23 ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 第三，品格是按照神的定义行正义，无论个人代价是多少。 Yang ketiga, karakter adalah melakukan keadilan menurut definisi Tuhan, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar. 哥林多前书6章20节，因为你们是重价买来的，所以又在你们的身子上荣耀神。 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 基督徒品格不同于世人对道德情操的修炼。 Karakter orang Kristen itu berbeda dengan praktek sentimen moral di dunia ini. 世人多以自我为中心，而基督徒的品格是以神为中心，是神的生命。 Kebanyakan orang di dunia ini mereka berpusat pada diri sendiri, sedangkan karakter orang Kristen seharusnya berpusat kepada Tuhan dan yang merupakan kehidupan Tuhan juga. 仇敌最怕我们与神亲密，一个与神关系好的人，所有的环境都是祝福。 Musuh kita, yaitu iblis, sangat takut ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan karena orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang memiliki karakter yang baik, semua keadaan di sekitarnya itu akan menjadi berkat. 生命是神赐给我们的礼物，怎样过好我们的一生，是我们献给神的回报。 Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Dan cara kita menjalani hidup kita dengan baik adalah balasan yang kita dapat berikan kepada Tuhan.
一个没有内在生活的人，一定是他外在生活的奴隶。 Orang yang tidak memiliki kehidupan batin yang baik pasti akan menjadi budak dari kehidupan luarnya. 所以神如果不改变我们的环境，一定改变我们的生命。 Karena itu kalau Tuhan tidak mengubah lingkungan kita, Tuhan pasti bisa mengubah diri kita atau hidup kita. 凡是给自己找借口，就是给撒旦留口。 Setiap orang yang membuat alasan untuk dirinya sendiri, orang itu sedang membuka celah untuk iblis. 妥协带来危机，悖逆带来惩罚。 Kompromi mengakibatkan krisis dan ketidaktaatan membawa hukuman. 得救在乎归回，蒙福在于顺服。 Keselamatan bergantung pada pertobatan dan berkat bergantung pada ketaatan. 建造品格是建造生命，生命是生活的根基，生活是生命的流露，侍奉是生活的中心。 Membangun karakter adalah sama dengan membangun jiwa kita, dan jiwa kita adalah dasar atau fondasi dari kehidupan kita. Dan kehidupan kita adalah perwujudan atau ekspresi dari jiwa, dan pelayanan kita adalah pusat dari kehidupan kita. 一个国家、一个民族，如果不去培养拥有优秀品格的人，无疑是教育的巨大失败。 Kalau satu negara, satu bangsa tidak membina orang-orangnya atau rakyatnya untuk memiliki karakter yang baik, karakter yang unggul, maka dari sisi pendidikan ini adalah satu kegagalan yang besar. 同样，一个人不去追求建立优秀品格的信仰，也必然是一个错误的信仰。 Dan sama halnya dengan orang yang tidak mengejar karakter kepercayaan yang benar atau yang unggul, akan kepercayaan itu atau keimanan itu akan menjadi sesuatu yang salah. 马太福音5章16节，你们的光也当这样照在人前，就他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们天上的父。 Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 弟兄姐妹，政治生活意味着我们正在描绘我们主的品格。 Saudara-saudari semuanya, hidup berintegritas itu berarti kita sedang menggambarkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. 真正的人言行举止、思想都是一致的。 Orang yang berintegritas dalam perkataannya maupun perbuatannya itu selalu konsisten. 甚至为了维护自己的价值观和原则，牺牲个人的快乐，将荣耀归给天父。 Bahkan demi mempertahankan nilai prinsip mereka sendiri untuk memuliakan Bapa kita yang di surga, mereka rela mengorbankan kebahagiaan pribadi mereka. 在圣经里面有一位人物有良好的品格，不管诱惑有多重，他仍然站稳脚步，不犯罪得罪神。 Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sekalipun di hadapan masalah, menghadapi cobaan sekalipun, dia tetap konsisten dalam pendiriannya dan tidak mau berdosa terhadap Tuhan. 创世纪39章6到10节，波提法将一切所有的交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的是一概不知。约瑟原来秀雅俊美，这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻子说：“看哪，一切家务我主人都不知道。” 他把所有的都交在我手里，在家里没有比我大的，并且他也没有留下一样不交给我。
只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做出大恶得罪神呢？后来他天天和耶稣说，耶稣却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。 Dalam Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 10, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengannya. 风华正茂的夜市，虽然遭遇祖母多次的勾引，却坚持原则，断然拒绝。 Yusuf di masa mudanya dia sangat tampan, dan meskipun dia telah dirayu oleh istri majikannya berkali-kali, ia bersikeras dan tetap kokoh pada prinsipnya dan tegas menolak istri tuannya. 他一心讨上帝的喜悦，以圣洁尊贵守住自己的身子，绝不侵犯直属于主人的祖母。 Dengan sepenuh hatinya dia menyenangkan Tuhan, menjaga tubuhnya dan kesuciannya serta martabatnya, dan dia tidak pernah melanggar tuannya dan tidak melanggar nyonyanya yang hanya milik tuannya. 夜市天天对祖母强烈的诱惑，再坚强的意志也会因此动摇。 Sebenarnya secara manusia, Yusuf ketika menghadapi godaan kuat dari istri tuannya itu setiap hari, seberapapun kuat keinginannya, ia pun sebenarnya bisa tergoncang. 但是他因敬畏耶和华、洁身自爱、尊重对方，将试探置之千里之外。 Tapi karena Yusuf takut akan Tuhan dan mencintai dirinya sendiri dan menghormati satu dengan yang lain, menghormati sesamanya, dia menjauhkan diri dari godaan. 也是在面对祖母越加强烈的勾引和层出不穷的诱惑方式，却依靠上帝克制欲望，甚至连思想和情感都不越轨。 Menghadapi rayuan dari istri majikannya itu, Yusuf tidak kehabisan akal dalam mengandalkan Tuhan. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan untuk menahan nafsunya, menahan keinginannya, dan bahkan pikiran dan emosinya itu tidak menyimpang. 也是以灵性敏锐和心存戒备，察言观色，伺机逃避。 Dengan semangat dan kewaspadaan yang tajam, Yusuf memperhatikan kata-kata dan pikirannya dan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari godaan. 宁舍戒不犯罪，最后他因信仰的缘故而遭遇了污蔑与坐牢之苦。 Dia rela mati daripada difitnah, daripada melakukan dia rela mati daripada dihukum oleh Tuhan, daripada dia berdosa terhadap Tuhan, dan pada akhirnya dia harus difitnah dan masuk penjara karena imannya. 弟兄姐妹，我们来看另一位圣经人物因他的品格的激烈所面对的遭遇。 Mari kita selanjutnya melihat tokoh Alkitab yang lain yang karena karakter buruknya akhirnya dia mengalami penderitaan. 四世纪16章15到19节和21节，大利拉对参孙说：“你既不与我同心，怎么说？你爱我呢？你这3次欺哄我，没有告诉我，你因何有这么大的力气？”大利拉天天用
话催逼他，甚至他心里烦闷又死。参孙就把心中所藏的告诉了他，对他说：“向来没有人用剃刀剃我的头，因为我这出母胎就归神做拿西尔人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱，像别人一样。”大利拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说：“他已经把心中所藏的都告诉了我，请你再上来一次。”于是非利士人的首领就因此上到妇人那里。大利拉使参孙整作他的去睡觉，叫了一个人来剃他的头上的7条发流。于是大利拉克制他的力气就离开他了。21节，非利士人将他拿住，剜了他的眼睛，在他下到加沙，用铜链击挫他，他就在监里推磨。 Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai 19 dan ayat 21, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju padaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan padaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek padanya dan terus mendesak-desak ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Orang Filistin itu menangkap dia dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dan dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. 参孙内部住持产的门洞，他忽略上帝的律法，主动寻花问柳，放荡不羁，步步堕落。 Simson tidak dapat mengendalikan emosinya dan mengabaikan hukum Taurat Tuhan dan memiliki inisiatif melakukan perzinahan yang mengakibatkan hidupnya terjerumus dalam dosa dan semakin salah dalam langkah hidupnya. 作为耶和华为圣的拿西尔人，上帝的仆人，以色列人的设施却顺从肉体的情欲，轻看了自己的身份。 Sebagai seorang nazir yang kudus bagi Allah, seorang hamba Tuhan, dan seorang hakim Israel, Simson malah menuruti keinginan dagingnya dan meremehkan identitasnya. 参孙从擒拿非利士人的女儿到加沙的基里，以及俊烈虎的淫妇大利拉，他深陷情欲而不思自拔。 Dari semua prosesnya, dari terobsesi pada perempuan asing, dia semakin terjerumus di dalam dosa dan dia tidak menghiraukan teguran-teguran yang dia terima. 参孙在堕落的过程中，经历了圣灵的光照与责备、父母的谴责与环境的不顺。 Ya, meskipun 参孙在堕落的过程中，经历了内在圣灵的光照与责备。 Meskipun Simson mengalami dari proses yang dia alami itu, dia ditegur oleh orang tuanya, dia ditegur oleh Roh Kudus juga. 但他依然在错谬的路上直奔。 Tapi sekalipun dia sudah ditegur oleh begitu banyak orang dan bahkan Roh Kudus sendiri menegurnya, dia tetap tidak
menghiraukan, malah dia semakin salah dalam pilihan hidupnya. 贪图偷吃禁果真乐，一发不可收拾。 Dia menikmati makan buah hasil dari makan buah terlarang itu dan semakin tidak terkendali. 约瑟和参孙因他们的品德，同样的遭遇被求之灾。我们来看他们各自的结果如何。 Yusuf dan Simpson mereka menderita sama-sama dipenjarakan karena karakter mereka, mari kita lihat apa yang berbeda dari kedua tokoh ini. 创世纪39章22到23节，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在蛇语的眼前蒙恩。所以就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经他的手。凡在约瑟手下的事，神一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。 Dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 约瑟因为耶和华处处与他同在，最终荣耀成为埃及全地宰相，成为以色列人的救星，延续了神的救恩。 Dan karena Yusuf dia disertai oleh Tuhan, akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri atas seluruh Mesir dan menjadi penyelamat orang Israel, sehingga Yusuf juga menjadi kelanjutan atau agen dalam melanjutkan keselamatan dari Tuhan. 那么参孙呢？ Mari kita lihat bagaimana dengan Simpson. 40纪16章20节，大利拉说：“参孙啊，非利士人哪里来了？”参孙从睡中醒来，心里说：“我又向前几次出去挖洞身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。 Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. 参孙因大利拉的缘故，逐渐放弃属灵的原则。 Karena Delila, Simpson semakin hari semakin tidak memandang penting prinsip kerohaniannya. 结果如懦夫被捆绑，他双眼被挖，又遭受偶像庙中驱魔之辱。 Dan akibatnya dia diikat, dibelenggu, dan matanya dicungkil, dan ia dipermalukan di kuil berhala. 约瑟与参孙因他们的品行遇到不同的遭遇， Yusuf dan Simpson mereka sama-sama hampir memiliki pengalaman yang sama. 结果是约瑟神与他同在，而参孙神离开他了。 Tapi kita lihat di sini bagaimana karakter Yusuf dan Simpson menunjukkan akhir hidup yang berbeda. Yusuf disertai oleh Tuhan, tapi Simpson ditinggalkan oleh Tuhan. 基督徒的成败在于神是否与我们同在。 Berhasil atau gagalnya seorang pengikut Kristus atau orang Kristen itu bergantung pada apakah Tuhan menyertai dia. 因为神要帮助我们，谁能抵挡我们呢？ Karena jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? 弟兄姐妹，让我们靠着圣灵，并遵循神的话语来培养我们的好品格。 Saudara-saudari semuanya, marilah kita mengandalkan Roh Kudus dan taat pada firman Tuhan untuk memelihara karakter kita yang baik. 无论我们到那里，都成为神的好见证。 Dan biarlah kita
kemanapun kita pergi, kita dapat menjadi kesaksian yang baik bagi Tuhan. 加拉太书6:7-8节，不要自欺，神是其慢不争的。人种的是什么，收的也是什么。顺照情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺照圣灵撒种的，必从圣灵收永生。 Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7-8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 弟兄姐妹，所以我们一定要成为一个正直诚实的基督徒。 Oleh karena itu, saudara-saudari semuanya, kita harus menjadi orang Kristen yang jujur dan yang memiliki integritas. 多行善，远离恶。 Kita harus banyak berbuat baik dan menjauhi dosa. 就像处世经典的名句说：“人为善，复虽为之，化于远离；人为恶，化虽为之，复于远离。” Sama seperti perkataan terkenal yang di dunia ini, yang berkata demikian, orang yang berbuat baik meskipun berkat belum datang, tapi musibah sudah menjauh. Orang yang berbuat jahat meskipun musibah belum datang, tapi berkat sudah menjauh. 弟兄姐妹，我们的神是全知全能的神， Saudara-saudari semuanya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu. 他清楚知道我们的所作所为和隐藏的一面。 Tuhan tahu semua perbuatan kita, dan bahkan pikiran kita yang tersembunyi pun Tuhan sudah tahu. 我们可以假装虔诚或假冒为善， Kita dapat berpura-pura hidup kudus atau berpura-pura dalam melakukan sesuatu yang baik. 也许能欺骗人， Mungkin perbuatan baik kita dapat mengelabui orang lain, 但神是轻慢不得的，他是照着我们的品格品行来审判我们。 tapi Tuhan tidak dapat dipermainkan. Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan karakter kita dan perbuatan kita. 弟兄姐妹们，神知道我们不是完全人， Saudara-saudari semuanya, Tuhan tahu bahwa kita bukan manusia yang sempurna. 难免会犯错、偏行己路。 Bisa kita mungkin sebagai manusia, secara manusiawi kita mungkin bersalah atau berdosa. 但只要我们决心悔改，靠着圣灵的能力， Tapi asalkan kita mau bertekad untuk bertobat dan menjauhi dosa, 所有不好的习惯、不好的品格， semua karakter yang tidak baik, semua kebiasaan yang lama, kebiasaan yang tidak baik, 神都愿意帮助我们改化这心，让我们成为新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Tuhan pasti akan, asalkan kita bersedia untuk meninggalkan semua yang lama, semua yang tidak baik, maka Tuhan akan mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 愿今天的道能够祝福弟兄姐妹，并祝弟兄姐妹蒙恩又蒙福。 Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati saudara dan membuat saudara diberkati penuh rahmat dari Tuhan. 我们来祷告， Mari kita berdoa. 神啊，为了满足眼目的情欲以及今生的骄傲， Tuhan, demi memenuhi keinginan mata dan keinginan duniawi, 我们有时候把自己出卖了， seringkali kami menjual diri kami 成为别人的诱惑，也诱惑了自己。 menjadi godaan bagi orang lain, bahkan menggoda diri kami sendiri. 求你提醒我们，能抬头来仰望你， Tapi Tuhan, hari ini kami mau meminta Engkau supaya membantu kami, menolong kami, supaya kami hanya berfokus dan mengandalkan Engkau. 让我们每天能来亲近你，依靠你来培养我们的好品格。 Supaya setiap hari Tuhan kami dapat
mendekat kepadamu, dan kami dapat memelihara karakter yang baik di dalam Engkau. 好让我们的品德、品行都能彰显你的荣耀。 Supaya karakter kami, perilaku kami yang baik dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kami. 并成为祝福别人的管道。 Dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. 我们相信，只要有你的同在， Kami percaya asal ada penyertaan Tuhan, 我们无论处在任何的环境中都是蒙福的。 apapun yang kami hadapi, kami pasti diberkati. 因为神帮助我们，没有谁能够抵挡我们。 Karena jika Tuhan ada di pihak kami, tidak ada lagi yang dapat melawan kami. 向你献上感恩， Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 我们这样的祈求祷告，奉主耶稣基督得胜的名， Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemenangan. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，大家平安， Shalom saudara-saudari. 感谢主。 Terima kasih Tuhan. 这时候我们为了奉献来祷告， Sekarang kita mau berdoa buat persembahan. 天父，我们向你感恩， Bapak kami mengucap syukur. 感谢你一路来的看顾和保守， Terima kasih buat penyertaan-Mu 从今到现在， dari dulu sampai sekarang. 我们向你感恩。 Kami mengucap syukur. 主，你看到我们众弟兄姐妹， Tuhan, Kau melihat saudara-saudari. 他们要来奉献， Mereka mau persembahan. 愿上帝你赐福于他们， Kiranya Kau memberkati mereka. 赐福每双奉献的心。 Memberkati buat setiap hati yang mempersembahkan. 我们相信一切的源头 Kami percaya buat setiap sumber dari kehidupan 都 kami 是从你而来 itu 的。 berasal dari Engkau. 主，我们带着感恩的心 Tuhan, kami membawa hati yang bersyukur, 为主奉献， mempersembahkan persembahan 愿 kami. 上帝赐福我们众弟兄姐妹的服侍。 Kiranya Tuhan Kau memberkati buat setiap pelayanan saudara-saudari. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们祷告， kami berdoa. 我们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献还有11奉献可以转账到以下的账户号码：BCA 2745-508-1530。也不要忘记把你们的姓名还有代号写在里面，并且把转账证明寄给潘弟兄的 WhatsApp 号码在屏幕里面哦。愿上帝赐福于你们。谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献。愿上帝大大的赐福于你们，也用这些奉献来扩张神的国度。我们同样的弟兄姐妹，我相信弟兄姐妹，你有软弱的，或是有病症的，有呀。 Kita juga mau berdoa buat setiap yang lemah, setiap yang sakit. 但是我们相信上帝全能的神必要医治我们， Kita percaya bahwa Allah kita yang luar biasa bisa menyembuhkan kita. 所以我们同心合意，为了需要的弟兄姐妹来祷告。 Sehingga pada saat ini kita mau bersatu hati berdoa buat saudara-saudari kita yang sedang membutuhkan. 我们举起我们的手， Mari kita angkat tangan kita. 让弟兄姐妹健康的也为着需要的来祷告。 Buat saudara-saudari yang sehat, mari kita berdoa buat saudara kita yang membutuhkan. 所以我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，你看到 Bapak, Engkau melihat 我们众弟兄姐妹把他们的手按在他们要祷告的部位上， setiap saudara-saudari kita yang menaruhkan tangan mereka di posisi yang mereka membutuhkan untuk didoakan. 上帝，我们知道你是我们医治的耶和华。 Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan kami. 耶稣，你的鞭伤现在医治我们众弟兄姐妹。 Tuhan, biru-biru salibmu menyembuhkan saudara-saudara kita saat ini. 我们相信，我们宣告， Kami percaya bahwa kami imani 耶稣基督，你是有能力的神， Yesus Engkau Allah yang mempunyai kuasa. 你也是垂听祷告的神。 Engkau juga Allah yang mendengar. 我要奉耶稣基督的名， Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus 将按手在弟兄姐妹的身上的完全交给主。 yang menaruh tangan di tempat yang mereka butuhkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. 主啊，按着你的时间医治他们。 Biar melalui waktu-Mu Tuhan Kau menyembuhkan mereka. 我们用信心领受 Kami mengimani, kami terima 上帝的医治， penyembuhan dari 奉耶 Yesus. 稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus 我们同心合意祷 kami 告， bersatu hati dan berdoa. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 我们也为了我们的聚会来祷告， Kita juga berdoa buat gereja 我 kita. 们感谢赞美主，
Kita berterima kasih 开 buat 始到 Tuhan. 末了的聚会，上帝与我们同在。 Ibadah dari awal sampai akhir Tuhan menyertai 所以 kita. 举起我们的手，弟兄姐 Mari 妹， kita angkat tangan kita. 我们要领受上帝的祝福。 Kita mau menerima berkat dari Tuhan. 天父，你看到我们众弟兄姐妹， Tuhan, Kau melihat saudara-saudari 他们 kita. 举起他们的手，他们愿意，他们渴望、渴慕上帝。 Tuhan, Kau melihat tangan mereka yang terangkat bahwa mereka merindukan Tuhan berkat-Mu, 渴慕上帝的赐福。 rindu akan penyertaan-Mu Tuhan. 谢谢你，主耶稣。 Terima kasih Tuhan. 开始到末了的聚会， Dari awal ibadah kami, 你与我们同在。 Engkau menyertai kami. 愿上帝赐福于我们， Kiranya Tuhan Kau menyertai kami. 愿天父的慈爱、 Kiranya kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 kasih karunia Yesus 圣 Kristus, 灵与交通与感动， penyertaan dengan Roh Kudus, 常与我们同在， selalu menyertai kita 从今时 dari awal 直到永远。 sampai 上 selama-lamanya. 帝的百姓， Sama-sama kita katakan, 阿门。 amin. 上帝赐福。 Tuhan memberkati.